ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah. Syukur dan pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bertemu lagi pada malam ini sebagai meneruskan pengajian kita dalam buku fiqh hadis, memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah dan dhaif itu bid'ah, yang disusun oleh Dr. Umar bin Muhammad Noor, anak kelahiran Bekasi, Jakarta, Indonesia, yang kini Pulau Pinang. Baik, kita dah berada ini yang biasa tak? Kalau guna full dia tak gerak. Gerak ke skrin? Boleh dapatkan respon? Tak gerak lah. Tak gerak Tak. Tak boleh guna full lah, kena guna yang biasa. Okey, tak apalah. Macam biasa juga. Skrin tak gerak. Skrin tak gerak. Kita ialah dalam buku ini masih lagi berada pada bab yang ketiga. Bab ketiga ni sebagaimana dimaklumkan sebelum ini mempunyai banyak tajuk ataupun tajuk yang paling banyak sekali berbanding dengan bab yang pertama, kedua, ibadah lah. Okey. Malam ini kita bincang berkenaan dengan solat tasbih. Solat tasbih ini biasa saya ingat tak, mungkin masa kecil-kecil dululah kan. Jadi biasanya kalau ustaz-ustaz ataupun kalau di kampung-kampung dulu-dulu ni, kalau di Kelantan orang panggil Tok Lebai kan, biasa ada mendirikan solat tasbih ni terutama pada malam raya tak. Baik, dan seperti biasa konsep penulisan buku ini berdasarkan kepada Q&A, berdasarkan kepada soal jawab. Baik, berdasarkan kepada soal jawab. Okey, yang pertama, kata penulis, berlaku perdebatan antara saya dengan seorang sahabat berkenaan hukum solat tasbih. Mohon ustaz jelaskan status hadis berkenaan dengan solat tasbih tu, adakah ia sahih? Okey, yang pertama lah. Ini yang ada. Dan hadis ini tuan-tuan, bila kita cari, dia mudah je hari ni kan. Kita bagi tips pada orang awam ataupun orang yang tidak awam di sini pun, yang punya latar belakang pelbagai bidang. Kan, mungkin tuan-tuan ada yang latar belakang engineering, accounting kan, surveyor dan pelbagai lagi lah kan, town planning dan sebagainya. Okay. Dan mau juga belajar kan ilmu keagamaan dan secara khusus hadis dan ulum dan juga ilmu-ilmu yang lain. Baik, caranya mudah je kan. Dalam NJ pencari dalam Google ni tuan-tuan tarik je kan, solat tasbih ataupun solat sunat tasbih, dia akan keluarlah pelbagai. Cuma nak pilih pelbagai tu kena ada ilmu juga supaya tidak tersalah pilih. Baik, kita bermula. Jadi bila bicara tentang solat tasbih ini, maka kita akan dapati ataupun kita cari dalam internet cukup mudah kan. Dalam tarik je. Baik, ini yang antara lah yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, kitab As-Salah, bab solat at-tasbih. Ini yang saya bagi contoh lah kecil ni kan. Jadi tuan-tuan mungkin boleh cari dan tengoklah ya. Baik, bab solat tasbih, hadis nombor 1297. Okey, baik.
Ini jawapan daripada penyusun buku ini. Hadis berkenaan solat tasbih diriwayatkan menerusi pelbagai sanad. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan dia, juga Imam Ibnu Majah dalam sunan dia, dan juga Imam At-Tirmizi kan dalam Jami' ataupun Sunan At-Tirmizi, dan juga kitab ada yang lain. Jadi ada banyak. Jadi antara yang cuma dari sudut justifikasi asaskan kepada buku ini sahaja kan, tetapi kepada buku-buku yang lain ataupun kitab-kitab yang lain, pelbagai penulisan diletakkan ataupun dikemukakan Abu Dawud, maknanya daripada Sunan Abu Dawud. Ini bermakna dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim tidak ada hadis ini. Kan? Dia ambil yang tinggilah. Baik. Jadi dalam Sunan Abu Dawud dan Ibn Majah, menurut penulis buku ini, melalui riwayat Musa bin Abdul Aziz daripada Hakam bin Aban, daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas, dan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas, Abbas tu ayah dia, anak sepupu Nabi. Kan, Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Hadis dia tuan-tuan. Ini hadis dia ni, contohlah hadasana Abdul Rahman bin Bishir bin Hakam An-Naisaburi hadasana Musa. Yang tadi tu ditunjukkan setakat ni. Hadasana Musa bin Abdul Aziz, hadasana Al-Hakam bin Aban, an Ikrimah, an Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbasu, ya ammahu. Ini usul bahasa Arab lah. Saya kira kita tidak bincang detail. Kan? Ya Abbasu, ya ammahu. Kalau ikutkan biasa kita ni, amun itu pak saudara. Kan? Pak saudara. Biasa kita panggil ada ya. Nisbah ada. Ya ammi. Wahai bapa saudaraku. Itu memang panggilan biasalah. Kalau panggilan jamik dan manik ni yang lebih rapat, lebih mendalam. Jadi ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asyra khisalin iza anta fa'alta zalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu qata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu. Baik, yang pertama lah kan. Kemudian ada lagi ni, kita tengok kepada terjemahan lah. Kita tengok kepada terjemahan mudah. Baik, kata Nabi SAW, wahai ya Abbas kan, ya orang Arab ni kadang dipanggil nama, tapi panggil kita ni wahai pakcikku lah. Ini bahasa terjemahan. Ya ammahu, ya Abbas, ya ammahu, wahai bapa saudaraku, ala u'tika, aku nak bagi kepada kamu, aku sangat mencintai ataupun menyayangi lah. Kalau cerita ni kadang faham lain pula tak, laki sama laki, tidak, sebenarnya macam kita lah. Kalau kita rapat, kita baik dengan pak saudara kan, dengan mak saudara tu, pasal dia perempuan, beza jantina. Tak yang lelaki, pak saudara kita sebagai contoh kan. Ataupun juga mungkin pak sepupu kan, yang pakat ayah kepada kita. Baik, aku sangat mencintai kamu, maknanya mengasihi kamu. Aku ingin engkau melakukan 10 sifat yang mana jika engkau melakukannya, iza anta fa'alta zalika ghafara, jawab kepada iza, ghafarallahu, nescaya Allah mengampuni dosa kamu. Yang pertama,
awalahu wa akhirahu, dosa pertama dan yang terakhir. Yang dosa yang terkemudian, yang sengaja dan yang tak sengaja, serta dosa yang rahsia, dan juga wa'ala niyatahu, dosa secara terang-terangan. Sebab itu saya buat 3 frasa lah untuk nak memudahkan kita. Sebab hadis ni ada yang panjang juga. Kemudian yang kedua, yang kalau biru tu syuruh khisalin, 10 ciri tu ialah an tusalliya arba'a raka'atin. Hendaklah kamu solat 4 rakaat, taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab wa surah. Kan? Baik. Jadi 10 sifat ataupun ciri itu adalah kamu solat 4 rakaat. Solat 4 rakaat, engkau baca pada setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila engkau sudah selesai membacanya pada rakaat pertama, kan? Jelas ada tuan-tuan tak? Allahu Akbar, kita pun baca iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian kita baca surah. Kan? Baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah 15 kali. Kan? Mana di sini diambil daripada depan tu lah tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okay, dibaca 15 kali. Kemudian rokok, bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian bangkit daripada rokok tidak tu. Kan? Baca 10 kali. Kemudian kamu sujud. Baca 10 kali. Kamu bangkit. Bangkit dari sujud. Baca 10 kali dan sujud sekali lagi. Sujud sekali lagi. Sujud yang kedua tu. Bacalah 10 kali. Kemudian kamu bangkit daripada sujud. Baca 10 kali. Jadi kira tak? 15, okey, 10, 10, 10, 10, 10. 60 tambah 5 jadi 75. Kan? Jadi semuanya adalah 75. Semua 4 rakaat. Aku lah pula tanya, 4 rakaat ni 2 salam ke 1 salam Ustaz? Yang ni kita maklum tak? Kan? Dalam mazhab kita, solat sunat atau solat malam pada 2 rakaat 1 salam tak? Balik. Kalau engkau mampu untuk menunaikan, maka lakukanlah sehari sekali. Kan? Kalau mampu untuk nak buat solat tasbih ni, yang kaifiahnya adalah 75 kali tasbih pada setiap yang disebutkan tadilah. Jika tak mampu, jika tidak mampu, maka lakukanlah setiap hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat. Dan kalau tak mampu juga, kalau tidak mampu juga, lakukanlah sebulan sekali. Tak mampu juga, buatlah. Fa'illam tafa'al fafi umrika marrah. Kalau tak mampu juga, buatlah setahun sekali. Dan ada lagi tak? Iaitu sepanjang umur ni. Kan? Jika tak mampu, lakukanlah setahun sekali. Baik. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga At-Tirmizi. Baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Abu Rafi' dan juga Ibnu Umar. Kan? Baik. Sanad ini ialah sanad yang paling kuat berkenaan dengan solat tasbih, namun disepakati bahawa sanad ini dhaif. Dan apabila disebut dhaif, kita pun fahamlah, mungkin biasa kalau orang yang mengaji ni bila berkaitan dengan perkara ibadah sebagai sandaran hujah dalam perkara ibadah. Kan? Kalau sekadar menyokong, menguatkan, tak mengapalah, kerana kalau ada dah persyariatan terhadap solat
tasbih ini kan, yang memang datang daripada hadis yang sahih ataupun yang sabit lah. Tapi oleh kerana hadis ini ada yang mengatakan, hadis ini ulama berbeza pandangan. Baik, ulama berbeza pandangan. Adakah sanad ini secara keseluruhannya boleh terangkat, maksudnya boleh diangkat menjadi hadis sahih ataupun hadis hasan ataupun sebaliknya. Kalau tuan-tuan belajar bab sanad ni, dan mula daripada mula daripada hadis yang dhaif kan, syarat hadis sahih dan hasan, dan ada 5 syarat kan. Yang pertama ittisalus sanad, satu rawi. Yang ketiga dhabtur rawi kan. Jadi dhabtur rawi inilah yang membezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan kan. Kalau yang hasan tu dhabtur rawi tu dia kurang, tapi dia adalah dia punya perbincangannya. Kemudian syarat yang keempatnya adalah ada musyaz, tidak janggal, tak pelik, dan yang kelima adalah ada mu'illah kan, tidak ada kecacatan pada hadis tadi, baik pada perawi maupun pada matan. Baik. Jadi dan juga hadis sahih dan hasan, kita juga maklum pembahagian dia, ada hadis sahih li zati dan juga li ghairi. Begitu juga dengan hadis hasan li zati dan li ghairi. Kan? Jadi dengan apakah dengan ada hadis-hadis yang lain itu, kalau hadis ini dhaif kan, ada hadis-hadis yang lain yang boleh saling menguatkan ataupun saling menyokong untuk dinaik, boleh ataupun tidak. Ini antara perbahasan ataupun perbincangan dalam kalangan ulama kan. Baik, kebanyakan ahli hadis mutaqaddimin yang dulu ni, mereka menilai hadis ini sebagai dhaif, hadis yang dhaif lah. Cuma terjemahan, kalau saya lebih prefer ini saya guna bahasa buku lah. Tapi saya, kalau saya menulis, saya guna perkataan dhaif kan, dan tidak terjemahkan kepada lemah, walaupun perkataan dhaif itu maksudnya lemah. Cuma dari sudut kerana ini adalah istilah kan. Sama juga hadis sahih, hadis kuat ada kan. Nak kata hadis sahih, hadis apa? Hadis hasan, hadis baik. Tak, pasal bila istilah, sebaik-baiknya kita kekalkan penggunaan istilah tersebut di dalam bahasa asal, dan kita ni adalah bahasa Arab. Baik, jadi kebanyakan ahli hadis menilai hadis ini sebagai hadis yang lemah, antaranya ialah Tirmizi dan juga Imam Al-Uqaili. Dia ada kitab dia, Allah lupa nama dia. Apa gitu? Ya. Kemudian Imam Tirmizi kata, diriwayatkan daripada Nabi SAW lebih daripada satu hadis berkenaan dengan solat tasbih. Namun kata Imam Tirmizi, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Ini adalah ta'liq ataupun komentar penilaian daripada Imam Abu Isa At-Tirmizi. Baik. Kemudian tak bergerak ni. Ya. Dalam kalangan mutaakhirin pula ada yang melemahkan, mendhaifkan hadis ini. Ada yang melemahkan hadis ini, antaranya seperti Imam Ibn Arabi Al-Maliki, kemudian Ibn Taymiyah, juga Al-Mizi. Baca pandangan dan pendapat ataupun komentar Ibn Jauzi ini, mungkin ada sebahagiannya orang tak boleh nak terima kan. Mereka anggap antara tokoh ulama yang lebih tasahul ataupun yang lebih bermudah untuk nak menghukumkan sesuatu hadis itu palsu dan sebaliknya kan. Walaupun hadis itu ramai yang mengatakan dhaif umpamanya ataupun dhaif jiddah, tapi bagi pandangan dan penilaian Imam Ibn Jauzi, jangan keliru dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Jauzi ni abad ke 7, abad ke 7, 600 lebih kan.
Mungkin setengah tu dia agak over lah. Wallahu a'lam, itu adalah pandangan dia. Kan? Jadi kalau kita setuju, okey, tak apa. Kalau tak setuju, kan? Tak mengapalah. Cuma jangan sekali-kali mencela kerana mereka, setiap imam itu dia ada pandangan yang tersendiri. Baik. Kemudian hadis palsu. Bagaimanapun kebanyakan ulama hadis yang datang kemudian menilai hadis ini sebagai hadis paling tidak pun hasan. Kalau tidak naik sebagai sahih, paling tidak pun hasan. Maknanya lekatlah hasan walaupun hasan diriwayatkan kan, kerana ada mutabaat ataupun ada syawahid hadis-hadis yang lain yang saya katakan tadi saling menyokong untuk dalam isu ini, kan, saling menyokong untuk menguatkan antara satu sama lain. Jadi antaranya seperti Abu Musa Al-Madini, kemudian Ibnu Salah Al-Ala'i, kemudian Imam As-Suyuti. Bila disebut As-Suyuti ni ramai orang kenal, ada Imam Tajuddin As-Subki dan sebagainya lah. Kata Ibnu Salah dalam fatwa dia ni, dalam fatwa tentang solat tasbih, dia kata hadis berkenaan hadis hasan. Ini bagi pandangan Ibnu Salah lah, kan, hadis berkenaan hadis hasan yang boleh dijadikan pegangan. Betul lah, bila dia berpendapat bahawa hadis hasan dia masuk dalam kategori hadis maqbul, memang boleh jadi pegangan lah. Kalau dia tak sebut sebagai pegangan pun kita faham dah. Cuma mungkin pada orang awam, bila sebut hadis hasan, boleh diamalkan, ya ke tak. Jadi hadis berkenaan hadis hasan boleh dijadikan sebagai pegangan dan amalan, terutama dalam permasalahan ataupun dalam perkara ibadah dan juga fadail al-amal, dalam fadail amal, kan. Baik. Kemudian kalau ikutkan Albani juga ada, Syekh Nasruddin cakap ini juga adalah hadis hasan, kan. Dan pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ni kita juga maklum tuan-tuan sebagai imam yang antara ulama besar lah dalam mazhab kita Syafi'i. Dia ada dua pandangan yang berbeza ataupun saling bertentangan, yang kontradik. Baik, dalam Al-Azkar dia kata sahih. Dalam Al-Azkar dan juga Tahzibul Asma' dia kata sahih, manakala dalam kitab Al-Majmu', kan, beliau mendhaifkan hadis tersebut, kan. Kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab ini, dalam keharusan solat tasbih tersebut tu ada dipanggil perbezaan pandangan ulama lah, kerana hadis yang ada adalah hadis yang dhaif, kan. Sebab tu hadis yang dhaif juga dalam solat sunat tasbih dia berbeza dengan solat yang biasa yang dilakukan. Dan hadis yang ada tidak sabit. Ini dalam Majmu' Syarah Muhadzab, kan. Ini dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab ni kitab besar lah, saya ingat ada berapa jilid, 20 lebih kalau tak silap saya lah, dan 3 penyusun ataupun 3 penyusun yang berbeza mengikut zaman. Baik, kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani pula menyebut dalam Talkhithul Habis, dia kata yang benar ialah semua jalur riwayatnya dhaif ataupun lemah. Meskipun hadis Ibn Abbas yang disebutkan tadi menghampiri darjah hasan. Menghampiri darjah hasan maknanya dia masih lagi tidak memenuhi, tidak mencapai tahap hasan, kan, walaupun li zahiri. Kan, bermakna maksud di sini bila kita baca ni bermakna masih lagi dhaif, kan. Kalau ibarat kata kita kata border lah, sebab hadis yang makbul yang sebelah kanan adalah sahih dan hasan.
Kan ada 4 ada. Sahih li zatih li ghairi, hasan li zatih li ghairi. So yang paling tidak pun yang kolam sebelah kiri ni dhaif. Dhaif pun ada macam-macam lah kan dhaif ni. Baik. Jadi dengan adanya hadis-hadis yang lain pun, kata Ibn Hajar al-Asqalani ni, dia tak dapat nak dinaikkan menjadi hadis yang hasan. Mungkin kalau kita letak dari sudut percentage lah, kalau bahasa hari ni tuan-tuan, mungkin untuk nak lulus tak, kalau dapat lah dia punya apa dia panggil markah dia 50 ke lulus, kan dapat dinaikkan menjadi hadis hasan li ghairi. Akan tetapi tadilah pandangan Ibn Hajar al-Asqalani kata mana tak cukup. Baik, tidak ada mutaba'ah dan juga syahid ataupun syawahid baginya. Tidak ada mutaba'ah ataupun syawahid, maknanya hadis-hadis yang menyokong hadis ini. Kalau ada kan hasan li hadis hasan li ghairi. Jadi dah tukar dah bahagian ataupun kolam daripada yang mardud dan dhaif tu mardud masuk dalam kategori maqbul, hasan li ghairi. Mana kalau dari sudut ranking adalah the lowest ranking of hadis maqbul kan. Hadis sahih li zatih li ghairi, yang kedua, yang ketiga hasan li zatih, dan yang keempat adalah hasan li ghairi. Tak apalah kan, dah masuk dah dalam kolam ataupun dalam kelompok hadis yang makbul kan, yang bermakna boleh diamalkan. Tapi bagi Ibn Hajar tak, dia tidak terima, dan baginya juga menyalahi bentuk-bentuk solat yang lain. Baik, daripada sini kita dapat melihat perbezaan ulama. Kita dapat melihat perbezaan ulama ada di dalam mensahihkan hadis dan juga mendhaifkan hadis ini. Jadi ada dua pandangan, ada dua kelompok ulama A dan B. Hadis yang melahirkan perbezaan berkenaan dengan hukum solat tasbih ni kan, dalam kalangan fuqaha. Jadi bila ada perbezaan pandangan, kerana hadis itu sendiri ulama berbeza pandangan kan. Kalau maknanya sebahagiannya okey terima kan, sebahagiannya tak terima. Baik, bagi kumpulan yang mendhaifkan hadis itu, baik, bagi kumpulan yang tadhaif ataupun mendhaifkan hadis ini, mereka kata bahawa sunat ke tak? Tak sunat lah kan. Baik, jadi apakah hukum solat hadis ni? Sebab kita dah tahu dah bahawa hadis ni adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif tak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Tak boleh kita nak ambil hadis ni sebagai sandaran hukum kerana hadis dhaif. Tapi nak buat juga. Kan, juga adakah kita boleh? Baik, kalau secara individu boleh tak? Isunya hadisnya hadis dhaif. Kan, sepakat dah kata. Tak sepakatlah, cuma ulama beza pandangan kan. Baik, jadi perbezaan dalam hukum hadis ini. Jadi dalam kalangan fuqaha, bagi kumpulan yang tadhaif, yang melemahkan hadis ini, maka solat tasbih tidak disunatkan. Sebab apa? Sebab hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan hadis dhaif kan tak boleh dijadikan sebagai sandaran dan hujah, dan solat merupakan ibadah. Ibadah mesti datang daripada sumber yang sahih, dan mesti datang daripada hadis yang sahih. Kan? Sebab benda ni benda solat. Kalau zikir pun sama juga. Kan? Baik, ini pandangan Imam Ahmad dan juga Hanabilah. Kan? Maknanya ulama dalam mazhab Hambali. Baik. Kemudian namun ada, dia kata kalau ada orang buat, dan kalau ada orang yang buat, jika ada orang yang melakukannya, maka hal tersebut tidak mengapa. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kalau ada orang buat, hal tersebut tak mengapa. Ini kerana bagi dia lah, solat sunat ini dan kelebihan amalan tidak disyaratkan mesti berasaskan ataupun berdasarkan kepada hadis
hadis sahih. Baik, ini pandangan dia. Kan? Baik. So, macam mana? Kita tengok dulu. Baik. Jadi, Imam Ahmad tidak mensahihkan hadis berkenaan solat tasbih dan dia kata kan tidak harus. Maknanya apabila kalau seorang tu nak buat juga kan tidak mengapa kerana solat sunat dan kelebihan amal. Baik, sebagai kesimpulan di sini, perbahasan ini kita dapati ada khilaf dalam kalangan ulama tentang sunat atau tidak solat tasbih ini berpunca daripada wujudnya perbezaan pandangan ulama terhadap status hadis. Betul tak? Kalau hadis itu dah ittifaq dah, kan sahih. Okey, selesailah masalah kan. Tapi ulama berbeza pandangan. Macam solat hajat lah tuan-tuan. Kan macam solat hajat ni hadis dalam Tirmizi ni ulama beza pandangan. Ada yang kata dhaif, ada yang kata hasan, kan. Baik, ini pun sama. Puncanya daripada perbezaan pandangan ulama dalam menentukan hukum hadis yang kita bincangkan tadi. Walau bagaimanapun majoriti ulama berpendapat bahawa ia disunatkan. Kan? Oleh yang demikian, jadi apa kita kata dari sudut perbincangan ini, dia ada pro and con. Baik. Jadi Ibnu Salah pernah ditanya, kumpulan yang mensahihkan hadis ini berpendapat bahawa solat tasbih sunat. Jadi bagi mereka yang membenarkan, ia merupakan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Malah kalau rujuklah kepada kitab Al-Muqtamad pun misalnya tak kan, disebutkan begitu. Jadi mereka turut mengatakan bahawa solat sunat tasbih itu boleh dibuat secara bersendirian ataupun secara berjemaah. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ataupun pandangan dalam mazhab Hambali tidak kan. Maknanya tidak ada solat tasbih. Sebab apa? Sebab hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Baik, Ibnu Salah pernah ditanya tentang hukum kan solat hajat secara berjemaah. Adakah pelakunya orang yang solat tu akan dapat pahala? Ulama mazhab Syafi'i jawab, ya, mereka akan diberi pahala apabila melakukannya dengan ikhlas. Kalau buat dengan ikhlas. Baik. Kita balik semula kepada ada beberapa komentar tentang hadis solat tasbih ni. Pertama, meskipun kita kata khitab ataupun sabda Nabi SAW itu ditujukan kepada Ibn Abbas, tapi hukumnya umum. Biasalah kita mengaji ni, jangan kita kata kita baca Quran, ini cerita, ini qasasul umam as-sabiqah, ini kisah ulama, kisah umat yang terdahulu ni. Kalau ada hukum pun, tak kena pada aku ni, tak kena pada orang ini hanya sekadar cerita tak kan. Jadi begitu juga dalam konteks hadis ini, walaupun hadis ini ditujukan kepada Al-Abbas kan, saudara Nabi, umum kepada setiap orang Islam. Sebab berdasarkan hukum, asalnya khitab Nabi SAW itu bersifat umum, bukannya khusus. Yang kedua ialah tentang sabda Nabi SAW dalam hadis awal tadi tu. Maka Allah akan mengampuni dosa kamu. Yang pertama, yang terakhir, yang dulu, yang kemudian, kan, yang sengaja, yang tak sengaja, yang kecil, yang besar, yang tersembunyi dan juga yang nyata ataupun yang terang, dan 10 jenis dosa tadi bla bla bla. Dan kalau ada yang kata bahawa lafaz tidak disengajakan al-khata' bermakna tak berdosa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah kamu ambil ataupun jangan kamu menghukum kami
innasina sekiranya kami lupa, au akhtana sekiranya kami lupa, atau dikatakan sebagai dosa. Jawabnya dalam konteks tak sengaja ni, kan, dalam konteks tidak sengaja, akhtana kita baca dah dalam dalam amanah rasul, kan. Jadi akhtana itu ada makna kekurangan, kelemahan ataupun juga tak sempurna. Sekalipun ia tidak mengandungi dosa dan solat ini dapat menutupinya. Makna solat tasbih ini bagi ulama yang mengharukannya dapat dapat menutupi kelemahan. Baik, yang ketiga ialah ada disebutkan juga dalam kitab Tanqih 5 ja'a fi solati tasbih, iklam, ketahuilah bahawa orang yang seorang hamba tidak boleh bersandar kepada hadis-hadis tentang anjuran untuk mengerjakan amalan-amalan yang mencakupi pengampunan dosa seperti ini dengan bersandar kepadanya lalu membiarkan diri telah buat satu amalan yang dapat menghapuskan dosa. Ini juga kadang-kadang lah, kan, buat satu amalan yang dapat hapuskan dosa dan ia benar-benar suatu kebodohan dan juga kejahilan. Baik, apa yang membuatkan orang tu yakin, kan, wahai orang yang kena tipu ni, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kamu dan seterusnya akan mengampunkan dosa kamu. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya terima daripada orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, maknanya wallahu a'lam, kan, Allah terima ke tak. Jadi Allah tidak terima amalan daripada orang yang tidak bertakwa. Baik. Kemudian yang keempatnya ialah tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang surah-surah dibaca. Kan, kalau kita baca tak, ada ke surah? Kalau solat Jumaat, ada, kan? Solat apa? Orang kita solat rakaat pertama ayat kursi, kemudian kuliah berapa kali? 10 ke 11 ke? Kan? Itu adalah rekaan lah dicipta. Kan, ada ke tidak? Kalau ada, buat mari hadis, kan. Kalau dalam konteks solat ba'diyah yang kita buat, solat rawatib yang kita buat ni ada. Maknanya satu hadis, kan, yang menganjurkan untuk dibaca lepas pada Fatihah pada rakaat pertama adalah Al-Kafirun dan pada rakaat kedua adalah Al-Ikhlas, kan, kuliah dengan Qul Huwallah. Jadi dalam konteks yang kita baca ni, ada setengah orang tu dia perihal meletakkan bacaan yang tidak diletakkan. Kalau solat Jumaat, tuan-tuan maklum tak, antaranya seperti solat raya, kan, antaranya yang mudah ialah Sabbih isma rabbikal a'la, suratul a'la, dan yang kedua adalah surah Al-Wasyah, Al-Ataka hadisul Wasyah, kan. Dan juga ada surah satu lagi ialah Qaf, tak, kan. Baik, dan biar dapatlah dalam sunnah kerana Nabi SAW membaca surah-surah tadi pada ketika mengimamkan solat raya. Baik. Jadi kalau letak surah lain, maka dia jadi yukhalif lah. Kan, mengapa yang Nabi baca kamu tak nak baca, kamu tak nak buat, yang Nabi tak baca, kamu baca, walau surah-surah tersebut lah tidaklah panjang mana. Kan, tidaklah mengambil masa yang lama. Baik, jadi tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang surah-surah tertentu yang dibaca pada setiap rakaat tasbih ni, kan, maupun waktu pelaksanaan. Juga waktu pelaksanaan tu bila? Kalau orang kita, saya ingat lagi masa kecil-kecil, kan, kalau malam ni malam raya, kemudian ni sekarang pukul berapa? 9.50. Habis ataupun kita balik rumah dulu, kan, lepas daripada takbir tempat saya duduk ni di Wakaf Baru, kan, di Taman Murni ni, hanya sekadar takbir dan ialah cerita lama tak, tak ada pun dia panggil jalan rumah ni, tak ada, kan. Selesai di surau, selesai, dan ustaz yang selaku imam surau tu
dia kata okey, kita akan buat solat tasbih pukul 11 malam. Itulah yang berlaku rutin tahunan kan pada setiap malam raya baik Idul Adha maupun Idul Fitri kan. Baik. Jadi lebih kurang apa dalam sejam ke 2 jam ke pukul 1 selesailah contohlah kan. Baik. Jadi waktu pelaksanaan juga tidak disebutkan. Cuma itu adalah pandangan ataupun ijtihad manusia lah. Baik. Yang kelima ialah zahir hadis yang kita bincangkan itu menunjukkan bahawa solat tasbih itu dikerjakan dengan satu salam. Maknanya 4 rakaat ni dikerjakan dengan satu salam, baik dibuat pada malam hari. Ini disebutkan oleh Al-Mubarakfuri kan dalam Tuhfatul Ahwazi. Tapi bagi kita ni tuan-tuan, kita dah biasa dah solat apa malam ni 2 rakaat. Kan kalau solat siang boleh tak kita nak buat 4 sekali. Orang kita memang payahlah nak, dia akan buat dua. Saya dah cerita kepada tuan-tuan Jumaat lepas, duduk sebelah saya. Saya dah cerita dah kan, sebelah saya ni di kampus Masjid UTM. Jadi dia solat. Saya perasan lah, bila 2 dia tidak tahiyat kan, dia naik. Maknanya 4 dia ni tengok kan. Jadi saya pun tak pasal dia duduk sebelah, tidaklah kata pusing, tak tengok pun, tapi saya rasa tengok pada apa panggil, rasa macam apa nak kata orang daripada Asia Selatan lah kan, bukan kata kulit gelap, bukan Bangla, mungkin dia ke Pakistan. Orang tu bermazhab Hanafi, orang yang faham kan. Baik. Jadi sehari 4 rakaat, 1 salam. Ya. Baik. Kemudian yang ke-6 ialah zikir dalam hadis tadi tu. Zikir dalam hadis subhanallah walhamdulillah kan, wala ilaha illallah wallahu akbar, itu menunjukkan bahawa bacaan zikir yang diucapkan itu 10 kali diucapkan setelah zikir telah diletakkan pada setiap bahagian. Benda tu dah clear dah kan. Masa rokok, masa sujud kan, duduk antara 2 sujud dan sebagainya, habis raung nak 1 rakaat ni kan, 15 dan 10 tak, jadi 60 jadi 75. Artinya ketika rokok maka bacaan zikir pada solat tasbih itu dibaca sebanyak 10 kali setelah selesai membaca zikir rokok. Begitu juga dibaca 10 kali setelah ucapan salam Mubarakatuh, juga baca 10 kali kan selepas bangkit daripada rukuk ataupun kita panggil i'tidal, dan begitulah dilakukan seterusnya setiap bahagian solat sebagaimana yang kita buat dah. Baik, kemudian yang ke berapa dah? 7. Kalau seorang tu melakukan kesilapan dalam solat, lalu dia mengerjakan sujud 2 sujud sahwi, kan? Maka dia tidak perlu mengucapkan tasbih sebanyak 10 kali. Kukuklah ada apa dia? Terlupa. Kan? Jadi makmum ni subhanallah, nak contohlah kata tak, maka dia tidak perlu bila dah selesai dah solat di hujung tadi tu nak sujud sahwi juga ni kan. Tak perlulah untuk dia nak baca sujud sahwi itu 10 kali. Apakah bacaan ketika sujud sahwi? Biasa kita baca subhanallah la yanamu wa la yasuda, itu adalah pandangan ulama kan, ulama usul kan. Tapi kalau dia sudut hadis Nabi tidak menyebutkan akan bacaannya, maka dapatlah dia fahami bahawa Nabi SAW membaca mana-mana doa ataupun zikir yang dibaca ketika rukuk, ketika sujud. Kan? Baik. Jadi sekali lagi, kalau seorang tu adalah kesalahan dalam solat tasbih tu, dia pun buatlah sujud sahwi kan, 2 kali sujud sahwi, maka
masa sujud sahwi itu tak ekstra dah. Cukuplah sekadar membaca doa ketika sujud sahaja, kan, bukannya menambah. Kalau tambah jadi berapa? 10 kan. Jadi 20 dah. Ya, sebagaimana yang dilakukan pada sujud-sujud yang lain dalam solat. Baik. Bin Abi Razmah, dia kata, aku bertanya kepada Ibnu Mubarak, kalau seorang tu lupa dalam solat, apakah dia perlu bertasbih sebanyak 10 kali? 10 dalam 2 kali sujud sahwi. Kata Ibnu Mubarak, tidak. Jawab Ibnu Mubarak, tidak. Okeylah, selesai. Baik. Kemudian pergi kepada last issue lah. Last issue-nya ialah Ibnu Salah pernah ditanya tentang hukum solat hajat secara berjemaah ni. Kan? Apa? Okey. Adalah pelakunya mendapat pahala. Ulama mazhab Syafi'i menjawab, ya, mereka diberi pahala kerana dengan niat yang ikhlas. Kan soal ikhlas ni kita tak tahulah, dan harap-harap orang yang melakukannya memang betul-betul solid niatnya, dan ia adalah solat yang disunatkan, bukan solat. Beda ini pandangan Ibnu Salah. Baik. Timbul persoalan, boleh ke tak nak buat secara berjamaah sebagaimana yang diamalkan oleh masyarakat kita. Tapi kalau saya sebutkan tadilah arwah imam ataupun ustaz tempat saya ni, saya perhati tengok daripada awal. Okey, memang dia ialah orang kita ni dengan apa panggil, dengan selawat kuat kan. Jadi dari sudut evolusi kefahaman dia ni, dia adalah anak saudara kepada mantan Mufti Kelantan, Tok Guru Haji Noor, Haji Muhammad Noor Ibrahim dulu. Dia juga jadi macam mana, sepupu kepada inilah arwah Tok Mu, Datuk Dr. Mahmud Zuhdi. Baik, jadi peringkat awal ni masa saya lah, masa duduk sekolah ni kan. Jadi berlaku anjakan daripada apa, selawat kuat kepada selawat perlahan. Yalah, masa tu kita tak tahu apa, betul follow je lah kan. Pendidikan ni ustaz sekolah rendah kan. Jadi dari sudut pendidikan rasmi ustaz sekolah rendah lah kan. Tapi dari sudut dia mengaji tu, wallahualam, makanya dia ini orang yang mencari pada masa tu. Baik, meninggal tahun lepas, banyak 80 lebih umur. Baik, timbul persoalan, adakah solat ini boleh dibuat secara berjemaah sebagaimana amalan tempat lain? Baik, dalam kitab Majmu' Imam An-Nawawi, solat sunat tidak disunatkan berjemaah kecuali berapa tuan-tuan? Ataupun tuan-tuan ada buka fiqh manhaji, cukup dah kan? Ada 7 dah kan solat sunat yang disyariatkan secara berjemaah. Pertama, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian 2 gerhana bulan dan matahari. Kemudian yang ketiga, yang kelima dah kan, solat istisqa, solat minta hujan disyariatkan secara berjemaah. Kemudian yang ke tarawih kan. Jadi 7 sahaja solat sunat yang disyariatkan secara berjemaah. Jadi bila dah tahu dah 7 ni, bermakna marilah solat apa pun, walaupun orang buat dah berzaman lamanya, kita tengok mana apakah dia ada nas. Jadi sudah itulah dia tidak ada nas, cuma dia akan jadi kontradik dengan masyarakat kita kan. Bagi contoh, saya duduk di Mesir, belajar, ialah duduk 6 tahun juga di Mesir ni. Jadi ada baru ni anak jiran balik daripada Mesir kan. Saya tanya Mesir ni macam mana kalau kata zaman saya dulu ni 33 tahun lepas. Jadi maknanya lepas solat secara apa panggil zikir secara perlahan, bersendirian dan sebagainya. Dia kata masih lagi macam tu. Semua saya tanya, dia kata tanya entah ni pasal saya nak tasah, nak dapatkan pengesahan kan. Kukuk lah mana tahu bubuhnya sekian bermakna kan. Jadi masyarakat mesti perlahan kan secara individu. Baik.
Jadi begitu juga saya kata kita pada anak-anak tadilah. Solat hajat pun tidak ada di sana, kan? Begitu juga dengan tahlil kematian. Mula-mula kita rasa pelik juga, kan? Zaman tu saya lah, kita tidak duduk mengaji mana pun, kan? Bila balik cari mengaji, rupa-rupanya bila buka kitab fiqh, rupa-rupanya lain. Baik, ada pun solat sunat yang lain seperti solat sunat rawatib. Kan? Kalau kita rasa ikut logik akal ada tuan-tuan, kan? Baik, berjemaah tak? Dapat 25 ataupun 27 tak? Tapi tidak begitu, kan? Kerana dia tidak disyariatkan dikerjakan secara berjemaah. Sama juga solat duha. Dan apa lagi? Solat sunat mutlak. Kan? Termasuklah juga tempat kita ni solat hajat lah sebab masyarakat Nusantara ni dia sensitif. Kan? Dan sebagainya. Begitu juga dengan solat sunat mutlak yang tidak berkait dengan yang masa. Jadi maka tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjemaah. Namun kalau dilakukan secara berjemaah, kan, sebahagian ulama mengatakan harus, kan, sebab apa? Sebab tujuannya adalah untuk nak mengajar. Bisa kata bagi cikgu-cikgu lah, ustaz di sekolah rendah, kan, dia mengajar anak-anak ni, murid-murid ni solat duha, kan. Jadi tapi dia kena ceritalah kepada murid tadi bahawa solat yang betulnya dikerjakan secara individu, bukannya secara berjemaah. Ustaz ajar kamu ni, kan, bahawa begini. Gitu. Begitu juga dengan bacaan doa. Saya pun ada tegur juga, kan, sekolah agama tempat saya. Kita tegur je lah. Dan kita pun tahu dia kata, jawab seorang guru agama tu, dia kata silibus ada dalam buku teks, baik pelajar-pelajar saya yang di Jawi maupun di Jais, kan. Dia kata kami tak nak timbulkan isu, nanti kata kena panggil susah nak jawab. Tak, kata pandai-pandai lah, kata terangkan bahawa doa kalau rezeki di langit di bumi itu, kan, benda tu pun tidak ada dalam hadis Nabi. Carilah, kan, doa-doa yang sabit, yang sahih, yang boleh dibaca, kan. Itu terpulang lah, maknanya guru sendiri pun pelan-pelan, contoh kata tadi dalam konteks solat duha, kan, pelan-pelan ceritakan kepada murid bahawa cikgu ni ajar kamu begini, kan, yang sebetulnya kalau kamu nak solat walaupun sama dengan mak ayah kamu, yang betulnya adalah solat tersebut dilakukan secara bersendirian, kan. Dan itulah saya pun biasalah saya akan ceritakan 7 jenis solat yang disyariatkan secara berjemaah, maka yang lain itu tuan-tuan fahamlah. Tak, amalan yang menjadi rutin, sama ada rutin mingguan kita ke ataupun secara bulanan ke, solat tasbih ni patutnya ditukarkan kepada amalan individu. Sebab kalau kita menerima lah macam solat hajat lah, tak, kan, sebab solat hajat ni ulama khilaf, let's say kita terima lah, tak apa, tak ada masalah, kan. Jangan kata bila saya solat hajat, kamu buat bid'ah, saya solat tasbih kamu buat bid'ah, tak, kan. Kerana memang ulama berbeza pandangan dalam status hadis, dan so kalau ada orang buat kita tak setuju, okey, berlapang dada lah, kan, berjiwa besar berlapang dada lah, kerana ulama berbeza pandangan tentang hukum dia. Tapi kan, antara secara fardi, secara individu dengan secara berjemaah, kan, elakkanlah sebaik-baiknya lah, kan. Mungkin kalau dalam konteks sekali dua tu tak apalah, kan, kita nak mengajar masyarakat ataupun juga ahli keluarga kita, kan, macam juga wirid lah tuan-tuan, kan, kita solat ada orang lelaki dan ahli keluarga kita jadi makmum, dan kita pun dan sebelum solat pun hari ni abah nak, kan, nak ajar wirid, cerita gitulah. Jadi biasalah kita kuatkan sedikit suara dan ahli keluarga kita follow, kan. Jadi mungkin seminggu, mungkin sebulan atau 3 bulan ke, dan sebelum solat pun mereka dah hafal, bermakna
tidak ada lagi isu bila selepas solat bermakna zikir secara individu dan secara perlahan, dan itulah dia yang ada dalam kitab Al-Imam Syafi'i. Malam tadi juga selepas Isyak kan, saya tanya, adalah seorang peringkat junior lah, dia mengaji di Mesir, dan ramai jugalah yang bidang syariah ni saya duk tanya. Bila saya tahu dia ni bidang syariah, saya tanya, ada mengaji, ada buka, ada baca kitab Al-Um ke? Orang kata tak ada. Habis Mukhtasar Al-Buaiti dengan Muzani, kalau dalam disiplin ilmu, bila kita bincang tentang mazhab, maka sudah tentulah kita ni dengan hari ni, dengan zaman, sesuai dengan zaman teknologi dan sebagainya, kan dah dapat akses kitab owner, pengasas pioneer kepada mazhab dah ada, maka why not kita baca kan kitab tadi, dan kalau tak faham kita boleh bertanya kepada ahlinya. Jangan takut kan. Orang tak panggil bistro hebat tak kan, kerana kitab Al-Umti itu memang cukup simple, disusun berdasarkan kepada tajuk-tajuk fiqh kan. Jadi cukup mudah. Bahasa tak faham, tanya ahlinya kan. Hari ini terjemahan pun ada dalam pelbagai bahasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi begitulah. Kalau jangan kita jadikan solat-solat ini sebagai agenda tetap kita setiap malam raya, pagi raya ataupun pagi Jumaat ke, Islam tidak mensyariatkan bahawa solat tersebut untuk dilakukan pada waktu tadi. Ini isu yang dalam masyarakat lah kan. Apa salahnya? Isunya ialah bukan soal salah atau betul, soal kamu telah menetapkan suatu amalan yang tidak diletakkan oleh Nabi SAW. Ini isunya. Habis saya puasa Senin Khamis, ya kerana ada hadis menyebutkan akan kesunahan berpuasa tadi. Betul tak? Kalau sempurna, tidak ada sempurna. Puasa-puasa ni kan, hari Arafah, Yaum Arafah tu memang ada hadis. Jadi begitulah kalau kita ibadat. Begitu juga dengan tuan-tuan ada yang pernah dengar dan yang kita dah bincangkan sebelum ini tentang hadis yang bukan hadis kata-kata yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. 5 malam mustajab doa lah. Antaranya ialah malam hari raya. Dan ini memang kita dituntut untuk sentiasa beribadah sepanjang masa. Kan? Baik. Jadi saya kira sekadar itulah pada malam ini, mudah-mudahan kerana menetapkan suatu amalan yang tidak diletakkan oleh agama ataupun oleh syarak ini, dia merupakan satu kesalahan dalam agama. Sebaiknya hindarkanlah kan, elakkanlah kan, supaya amalan kita tadi itu memang amalan yang solid, ada punca ataupun sumbernya daripada hadis Nabi SAW. Jadi baik, saya kira sekadar itulah kot malam ni. Ada soalan ke 1-2 barangkali? Assalamualaikum Doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya pasal solat hajat berjemaah ni. Yang ni pendapat daripada Imam Syafi'i sendiri ke ataupun anak murid dia? Anak murid Imam Syafi'i. Sebab saya pun tak ada ilmu juga ni kan. Dia bukan daripada Imam Syafi'i. Wallahualam, kalau salah tolong betul kan. Itu je lah. Jadi yang masyarakat kita dah amal ni, dia pegang pada dalil yang mana solat hajat berjemaah ni? Yang tu tak tahulah, tu kena tengok kitab Jawi. Oh, okey. Kitab kuning tu lah. Kitab kuning tu. Oh, okey. Dia begini, saya pun baca kitab kuning kan, Muniyatul Musalli, Fara'i dan sebagainya, baca. Cumanya bila kita baca ni, sebab panggil sahibul kitab, mu'alif kitab tu dia menukilkan pandangan ulama kan. Jadi menukilkan pandangan ulama, cumanya ialah
kalau ada, kita nak tahu juga siapa yang pertama sekali. Kan, kalau kita menjejaki sebagaimana kalau kita menjejaki siapa, okay, who are the first men yang initiate solat. Kan, the first man adalah Imam Ghazali. Solat Isyraq tu, solat awal duha. Mana ada? Dia masuk dalam waktu duha. Jadi kalau kita cari jumpa, mana kalau kita nak cari juga dia, siapa yang initiate pertama sekali. Itu nak kena tanya-tanyalah siapa-siapa, kan. Baik, jadi dalam kitab fiqh ni, mereka menukilkan pandangan ulama, kan. Pandangan-pandangan lah. Tu sebab bila kita bincang pandangan ini, boleh diterima, boleh ditolak. Jangan kita taksub. Tak. Ya, betul. Pandangan ni. Kita nak educate masyarakat dia, kadang dia timbul satu sentimen tahu. Kan, ustaz, ulama, tok guru, takkan salah. Jangan. Kan? Kita taksub bukan kata kita nak cari kesalahan tok guru ke ulama ke siapa, tak. Jadi hari ni kita dididik, okey, mana sumber dia. Walaupun ada dalam kitab, kan. Jadi kita nak tengok kerana ibadah ini mesti ada sumber yang sahih. Tak? Betul. Beza pandangan, okey, silakan. Tak? Kalau tidak ada, kita tanya balik. Contoh kata solat hajat, kan? Jadi mana sumbernya? Yang tadi itu hadis yang dalam At-Tirmizi ni, kan, kalau kamu ada hajat, kamu ambil wuduk solat 2 rakaat tak? Maka perbanyakkan doa tak? Kan? Tidak ada spesifik pun wording ataupun kata-kata Nabi yang lain. Maknanya difahami bahawa okey, ulama berbeza pandangan tentang status hadis. Okey, let's say kita terimalah katakan hadis tu hadis hasan. Tak apalah, saya buat secara personal. Bila secara berjemaah, bermakna mesti ada hadis yang menunjukkan akan persyaratan solat tadi. Sedangkan kita dah tahu dah bahawa 7 jenis saja solat sunat yang disyariatkan berjemaah. Tak. Yang lain itu buatlah apa pun, tidak ada dalil. Kalau ada solat hajat berjemaah ni, nescaya Nabi orang pertama buat. Apa dia? Wahai sahabat, kita nak pergi perang. Perang banyak berlaku tak, kan? Jadi zaman awal, Nabi di Madinah misalnya tak, dengan badannya, dengan Uhudnya, kan, dan sebagainya. Jadi nescaya Nabi akan panggil sahabat dan solat hajat, kan, bersama dengan para sahabat, tapi tidak ada rekod ataupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Itu saja. Tapi benda macam ni dia agak sensitif dalam masyarakat. Sebab benda ratusan tahun yang dah ada dalam kitab ni memang payahlah. Itu sebab kami Al-Azhar ni, bila kami mengaji pelbagai kitab, kan, dan juga merentasi mazhab, kan, merentasi mazhab, bukan setakat Syafi'i saja, Hanafi, malah Az-Zahiri pun mengaji dah, kan. Kadang-kadang setengah tu kalau orang yang jenis opus sangat pun bab Syiah pun mengaji. Jangan, cukuplah tak dengan mazhab yang 5 ni, kan, dengan Az-Zahiri ni, kan. Ada satu lagi dengan Ibadi. Mereka perbandingan tu, mereka belajarlah, tak mengapalah untuk nak mendalami ilmu. Cuma bila balik Malaysia ni, kita ceritalah dari sudut konsep ibadahnya, sumber kepada ibadahnya sekian. Itu sahaja. Wallahualam. Maksudnya doktor, dalam kitab Imam Syafi'i tu dengan kitab Muzani tu memang tak ada solat hajat berjemaah ni. Ya tu wallahualam, saya kalau mukhtasar, kalau setakat tu setakat yang saya duduk cari-cari ni, kan, rasa tak ada. Itulah. Kalau ada ni tu apa kena apa betul, kan. Nanti saya mau saya tengok. Tak ada. Kalau berjemaah ni tak ada. Sebab saya fikir kenapa kalau tak ada dalil, kenapa setiap negeri tu ada mufti, tapi kenapa mufti tu tak boleh nak, maksudnya bersuara lantang, kira bangkang benda ni. Melainkan kenapa mufti setiap negeri tu dia tak boleh berkeras
syadid dalam benda solat berjemaah ni sebab dalil tak ada kan. Maksudnya bila dalil tak ada, itu dah kira bid'ah lah, betul tak? Macam itulah. Tapi benda macam ni payah sebab ada dalam kitab Jawi. Dan benda ni pula dipegang dengan tegar oleh pondok. Kan? Dia agak susah lah. Cuma kita nak pelan-pelan kita nak cerita. Itu je. Dia masyarakat ni bila dah ratusan tahun, payah je. Kan? Benda ni. Dia ke kontra nak. Yalah. Kami daripada Azhar. Kalau mengaji Saudi lagi lah. Kan saya daripada Azhar pun. Kan bila kita balik kita baca tengok. Macam mana kata. Begitulah. Masyarakat tak pula pelan-pelan yang penting lah. Kita bagi kesedaran sikit demi sikit kepada orang awam. Daripada takbir sampai kepada salat, cubalah cari manakah sumbernya. Kita baca doa iftitah. Kan? Kita baca rokok, tak baca zikir masa rokok, tak? Tak kira lah tuan-tuan nak baca hak mana subhana rabbiyal azim ke, wa bihamdih ke, kan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli ke apa ke, yang tuan-tuan baca tu, kan cuba upgrade dan refresh ilmu itu. Tanya diri mana sumber kepada bacaan yang aku baca masa rokok, masa sujud, kan, dan sebagainya. Zaman hari ni zaman maklumat ujung jari. Situ saja, kan. Takkan kita nak terima dah ada dalam buku, betul lah tu, kan. Yelah kita percaya pada buku pada kita, tapi kita ni Allah bagi anugerah akal, kita cuba cari, kan. Mana hadis dia, tak faham, tanya kepada ahlinya untuk kita dapat memahami dan kita beramal dengan ilmu. Tak bukan buat atas rasa ikut-ikutan. Wallahualam. Terima kasih Doktor, pencerahannya jelas. Assalamualaikum. Ni Ustaz yang musim bulan Ramadan kan, dia lepas tarawih tu dia ada qiyamul lail pula. Tu kira masih dalam tarawih ke kan tu. Pasal orang duk kuat duk buat. Yelah solat qiyam Ramadan, solat tarawih itu masuk dalam qiyam Ramadan. Tidak ada masalah sebenarnya, kan. Ada pandangan yang mengatakan bahawa solat malam tu adalah unlimited. Kerana ulama berbeza pandangan. Imam Malik sebagai Imam Darul Hijrah, dia buat berapa solat tarawih? 36. Tidak. Baca Muwatta. Kan dia buat 36. Dia punya reason sebab apa 36? Asalnya 20. Yang Omar buat, walaupun hadis tersebut ada pro and con lah. Ada yang kata dhaif. 10, okey. Jadi oleh kerana di Madinah tak ada Kaabah, orang Mekah bila dia solat tarawih, saya dah cerita dah hari tu tak pada tuan-tuan. Tarwihah 1 kali break. Tarwih Atani 2 kali break, kan? Jadi 8 rakaat dah. Tarawih 3 kali break, kan? Jadi maknanya macam jamak, kan, plural. Jadi bermakna solat yang dibuat ni, tarawih ni 4, kan? Jadi bagi orang Mekah, mereka break, mereka tawaf. Tawaf ke, baca Quran ke, berzikir ke, whatever lah. Orang Madinah nak tawaf macam mana? Tak boleh. So maka ditambah 4 rakaat lagi. Maka 20 tambah dengan 4 kali 4 jadi 36. Kan solat tarawih pada zaman Imam Malik dan witirnya 3. Kan sama ada 3 straight, 1 salam ataupun juga 3, 2. Bagian orang, okey, dia berpada dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi dah tunjukkan cara sama ada 11 rakaat ataupun 13 rakaat. Maknanya 8 solat sunat tu sebab Haji ni pegang pendapat 8 ni, dia keluar. Dah. Jadi dia tak tambah dah. Kan? Jadi tu pun lah. Kan kita bagi saya lah, kita meraih lah. Kan? Kita meraih. Dia jemaah lepas sahur pula tu Ustaz.
Lepas sahur. Dia Jumaat sama macam qiyamul lail, macam tahajud lah pula, Jumaat pula Ah. tahajud tu. Tak, dia terpulang lah. Kan? Sebab kalau kita berpegang kepada solat unlimited, sebaik-baiknya tidurlah. Kan? Sebab benda ni pun ada perbincangan juga. Jadi bagi saya lah, kita cuba minimalkan dan elak kontroversi. Yang penting kita encourage orang dulu untuk buat. Lepas tu pula pelan-pelan lah bagi orang yang dah buat ni, kan, pelan-pelan rasa ilmu. Itu je. Bila buat ada rasa ilmu, mereka faham dan mereka boleh driving sendiri. Betul tak? Situ je. Bila dia faham dah. Maknanya solat sunat ni, dia balik dia buat. Kerana yang sebaik-baiknya adalah qiyamul lail, artinya panjang lamanya berdiri, bukannya banyaknya rakaat. Ni kita jangan terpukau. Seorang tu mendirikan 100 rakaat. Walaupun dia bagi klaim Allah bagi keberkatan masa. Saya tak nak argue yang tu kan. Cuma secara logiknya solat Nabi ni tidak banyak rakaat tetapi panjang. Betul tak? Ya. Nabi solat 8 kan, tapi panjang. Kan? Bukan setakat yang contoh malam 23, malam 25, malam 27. Aisyah pun cerita. Kan? La tas'al, jangan kamu tanya. Nabi duk maintain 8 je. Nabi maintain 8, cuma 8 itu panjang. Kalau kita 8 itu pendek. Situ je. Cuma bagi saya sebut pada diri saya dululah. Artinya, kan, sebab kita tak apa Quran, itu masalah. Kan, dari sudut zuk ataupun nikmat itu kurang. Memanglah ada ulama mengharukan untuk baca Quran pada masa. Tapi tak sama tak? Sama. Kita solat malam. Tak sama maknanya kita nak juga mesti datang daripada hafazan kita. Baru betul-betul kita pun rasa seronok bandingkan dengan kita baca tengok mashaf. Tuan-tuan buatlah, dan saya rasa tuan-tuan semua pun ada pengalaman yang tersendiri. Wallahualam lah. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan. Ana Basir dari Pulau Pinang ni. Doktor, nak balik kepada solat sunat tasbih kita. Apa yang anda faham ialah, betul ya Doktor, nak tanya soalan ni. Apa yang anda faham ialah solat sunat tasbih ni kita boleh ambil dari segi fadail amal. Sebab kalau kita tengok hadis yang kita jumpa semua, dia sekadar dhaif sahaja. Dan dia tidak sampai ke peringkat hadis dhaif yang jidan, yang sangat dhaif. Jadi kalau kita faham dalam fadail amal, selagi hadis itu hadis dhaif tidak sampai ke peringkat hadis dhaif jidan, kita boleh amalkan sebagai fadail amal. Bolehkah kita berhujah macam tu dalam kategori solat sunat tasbih ni, Doktor? Dia masyarakat dia keliru. Sebab apa? Sebab boleh beramal ni apa maksud boleh beramal? Kan boleh beramal. Solat ni ibadah, maka dijadikan hujah. Kalau begitu bolehlah kita beramal berdasarkan kepada hadis-hadis dhaif. Kalau benda solat tak boleh. Benda solat kan mesti mari dan ini adalah uncertainty. Kan? Uncertainty daripada Nabi. Bagaimana kamu boleh consider yang dia daripada Nabi? Sebab ulama beza dah pandangan. Kecuali yang disebutkan tadilah. Kan? Dalam isu solat tasbih ni, kerana ulama beza pandangan. Satu kata boleh, maknanya kerana hadisnya makbul, hadis hasan. Dan satu lagi kata dhaif. Kan? Jadi kalau berpegang kepada dhaif, tak boleh. Sebab solat tidak boleh didasarkan kepada hadis dhaif. Walaupun untuk nak beramal maksudnya beramal ni sekadar untuk nak menguatkan saja amalan tadi itu dah disyariatkan pun. Macam kata zikir sesuatu zikir ni disyariatkan dah, cuma adanya dari sudut fadilah itu sahaja. Memanglah kerana ada istilah tu wal amalubi, dan beramal dengannya hadis ni boleh beramal. Bukan boleh beramal maksudnya
Tak. Solat mesti berhujah dengannya. Jadi kalau dalam isu ini, kalau misalnya kata kita lah nak berpegang kepada hadis ni hadis hasan, mana hadis makbul, okey silakan. Kan? Tapi yang lebih selamatnya adalah kita buat secara individu. Nah, dan yang terakhirnya, kalau di rumah kita lah sekali-sekala lah kata dah okey meh. Kita kejut hari keluarga kita ke, maknanya pukul 5 ke, pukul 4.30 ke, kan, ataupun juga sebelum tidur ke misalnya, kita nak solat tasbih, kan, solat tasbih 2 rakaat, dan kita ajar apa yang dibaca sekali-sekali. Itu saja supaya ahli keluarga kita dapat merasai, dan kita cerita balik sebagaimana yang saya sebutkan, bahawa solat tasbih ni, hukumnya begini-begini, tapi abah pilih, kan, adalah boleh kerana status hadis, dan juga secara berjemaah ni adalah untuk nak tujuannya nak mengajar. Lepas ni anda personal. Itu saja. Baik, doktor, faham. Wadah. Okey, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita yang berikutnya lah. Jazakumullah khairan katsiran. Aku qouli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum, Doktor. Ya. Apa ni berkenaan dengan solat isyraq tu? Memang sebaik-baik aja masuk waktu isyraq kita tak boleh solat kan? Kita kena tunggu dulu. Ada yang tunggu sampai 16 minit atau 28 minit. Ya. Bila dah lepas 16 minit atau 28 minit tu, niat kita nak solat tu, kita bukan solat isyraq lagi dah kan, itu solat apa ni, solat duha kan. Maknanya duha di awal waktu lah kan. Isyraq ni sebenarnya dalam bagi orang Melayu je lah yang popular. Dia tak ada, niat tu bukan niat solat isyraq lah kan, niat tu solat duha kan. Betul-betul. Bagi saya pun nak selamat, saya aku solat duha. Solat duha. Walaupun maknanya, tapi itu di awal waktu duha, walaupun di awal waktu duha. Biasanya digalakkan apabila matahari dah panas kan, tanah dah panas kan. The true concept of duhanya adalah sebab duha itu ialah panas kan. Panas maksudnya apabila kalau kita katalah berada di kawasan musim sejuk kan. Ya. Pukul berapa? Mungkin dalam sekitar 10.30. Kalau musim panas barangkali lebih awal. Tapi bagi kita ni tak apalah, kita tidak rigid sangat tentang masa, yang penting solat daripada tak solat dah. Ya. Jadi orang yang faham dia akan cari waktu afdal. Jadi apa ni, dia bila kita solat di awal waktu tu, kita buat 4 ke, kita buat 2 ke, ataupun berapa rakaat yang kita digalakkan? Ya, maksimum 2, maksimum 2 dan minimum 2 dan maksimum 12. Minimum 2 lah ya. Tapi apa ni, lebih pun lagi baik lah ya. Lebih tu lagi baik lah kan. Cumanya kita ni waktu siang, waktu tak tidur pun payah nak buat. Itu je. Ya. Baik. Terima kasih doktor ya. Okey, jazakumullah khair. So sekali lagi lah. Ya, kita tangguhkan di sini kuliah kita ni sekali lagi dengan kafaratul majlis dan syaratul asr. Terima kasih semua. Barakallahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.